Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita nak teruskan kepada jenis IBS yang keempat, iaitu sistem kerangka kayu prefabrikasi. Okey, jom kita tengok. Okey, definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem kerangka kayu? Okey, sistem kerangka kayu prefabrikasi ni dia difabrikasikan di kilang dengan kawalan mutu yang ditetapkan dan kemudiannya dihantar dan dipasang di tapak bina. Okey, maksudnya dekat sini, sistem kerangka kayu ni tadi iaitu kayu daripada bumbung, tiang, rasuk, lantai, dinding semua ni kan. Semua ni tadi telah dibuat ataupun telah dipotong mengikut saiz dekat kilang dengan keadaan kualiti yang paling tinggi dan kemudiannya kita hantar dekat tapak tinggal untuk pasang. Okey, seterusnya. Okey, kena ingat apa? Ada 3 kata kunci yang ada dalam definisi. Okay, yang pertama, kalau kita nak nyatakan apakah definisi sistem kerangka kayu prefabrikasi ni, kita kena cerita pasal fabrikasi. Okey. Yang kedua, kena nyatakan tentang kawalan mutu. Dan yang akhir sekali, kena nyatakan juga, kena mention about tapak bina. Okey, so next kita tengok. Okey, ciri-ciri sistem. Apa ciri-ciri sistem untuk sistem kerangka kayu? Okey, yang pertama, sistem panel bermodular yang difabrikasikan dekat kilang. Okey, semua sistem-sistem ni tadi, semua panel-panel ni tadi, dia buat dekat kilang mengikut saiz yang telah ditetapkan. Okey, yang kedua, dia unik dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Dia unik, dia cantik, dia ada nilai-nilai dia tersendiri. Okey, yang keempat, yang ketiga, kos perolehan yang tinggi. Sebab apa? Sebab kayu-kayu ini tadi perlu diawet dan dirawat sebelum penggunaan. Kalau kita tak buat pengawetan dan perawatan kayu-kayu ini tadi akan mudah cepat rosak. Yang terakhir, yang keempat adalah sistem pemasangan yang mudah. Okey, sistem pemasangan dia mudah sangat. Sebab apa saya kata dia mudah? Sebab dia hanya menggunakan paku ataupun tanggam. Dan dia tak ada lagi proses-proses nak buat mortar, kita nak buat grouting, tak ada. Dia dah senang sangat, dia simple, hanya paku dan tanggam. Okay, seterusnya kita tengok, kelebihan dia apa? Kelebihan kalau kita pakai sistem kerangka kayu prefabrikasi. Okey, yang pertama, kelebihan dia yang pertama adalah sistem pemasangan yang mudah. Macam cakap tadi, kita hanya guna paku ataupun tanggam. Dah siap. Dah. Orang kata dah siaplah kita punya pemasangan. Dan yang kedua, kurang pekerja dekat tapak. Sebab apa saya kata dekat sini dia kurang pekerja dekat tapak? Sebab kayu-kayu ni tadi telah dipotong mengikut saiz dekat kilang. So, tak ada lagi pekerja-pekerja dekat tapak untuk buat kerja-kerja pemotongan kayu. Okey, seterusnya nombor 3. Tidak memerlukan kren untuk mendiri siap. Tak perlu pakai kren sebab kayu-kayu ni tadi dia ringan. Satu ringan dan satu lagi dia tak berat pun, dia tak besar pun kan. Hanya kita perlukan 2 atau 3 orang untuk angkat. Untuk kita nak buat proses pemasangan. Tak perlu nak pakai kren. Okey, yang keempat, dia cantik dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Kayu ni kan cantik, dia ada ira-ira kayu. Bila kita shellac lagi timbul dia punya nilai-nilai estetika. Tu maksud nilai-nilai estetika. Dia ada keunikan dia tersendiri. Kayu ni tadi kan, saya cerita sikit. Kayu ni tadi, kita nak tahu umur dia, kita nak tahu dia dah matang ataupun belum, kita bergantung kepada dia punya ukur lilit. Okey, ukur lilit kayu. Makin besar dia punya ukur lilit, makin besar dia punya diameter kayu, orang kata makin tua, makin matang dan dia makin mahal nilai dia.
Kalau tak faham, tak faham. Diameter tu macam mana? Macam ni, kita tengok macam ni. Senang je, kita tengok macam ni. Kalau kayu tu makin gemuk, kita guna istilah gemuk kan. Makin gemuk kayu, makin mahal nilai kayu itu tadi. Makin gemuk pokok, makin mahal nilai kayu. Kalau kata kayu yang kita potong, dia kurus je, kecil je kan, kecil. Maksudnya kayu-kayu itu tadi belum matang. Tak berapa nak sesuai sangat. Dia tak kuat sangat untuk kita nak buat rumah atau nak buat perabot. Kalau perasan, awak pernah tengok lori-lori yang bawa kayu-kayu balak yang kita potong tu, kalau masa zaman saya kecil-kecil dululah kan, satu lori tu dalam satu kayu ataupun 1, 2 atau 3 batang kayu je untuk satu trailer tu. Tapi kalau sekarang, kalau awak tengok, satu trailer tu boleh saya rasa ada dekat 10 ke berapa belas batang kayu kan. Maksudnya kayu-kayu yang telah diambil itu tadi, kayu yang belum matang. Sebab dia punya ukur lilit dia tu kecil. Sebab tu orang kata kayu sekarang ni tak berapa nak cantik, tak berapa nak kuat kan. Sebab dia kita pakai kayu-kayu yang muda. Okey, seterusnya. Yang kelima, pemasangan yang cepat hanya mengambil masa 2 hingga 3 hari. Proses pemasangan dia cepat, dia ambil masa 2 hingga 3 hari je dah siap. Seterusnya kita tengok kelemahan. Apa kelemahan dia? Walaupun dia ada kelebihan, dia tetap ada kelemahan dia. Kelemahan dia yang pertama apa? Kos perolehan dia tinggi, dia mahal. Makin gemuk kayu, makin mahal nilai dia kan. Yang kedua, memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi. Sebab apa? Sebab dekat Malaysia ni, kita hujan dan panas sepanjang tahun. So, kena sentiasa buat proses penyelenggaraan. Dan yang ketiga, kawalan kualiti yang tinggi diperlukan semasa proses fabrikasi dekat kilang. Kena ada kawalan kualiti. Kalau kita buat proses fabrikasi tak ada kawalan kualiti, so kita akan dapat kayu yang macam mana? Yang sengit-bengit, yang rosak, yang ada crack, ada meleding kan, tak sesuai. So kena ada kawalan kualiti. Dan yang keempat, memerlukan tenaga mahir untuk mengendalikan sistem kerangka kayu prefabrikasi. Kalau orang yang tak mahir, macam kita kan, kita tak mahir, kita tak boleh nak buat. Kita tak boleh nak kendalikan sistem kerangka kayu. Sebab kalau kita tak mahir, kita tak ada kemahiran, kita tak boleh nak buat proses pemasangan. Kita tak tahu pun kat mana nak pasang, kat mana nak orang kata nak sambung antara satu sama lain. Tak boleh. Kena ada orang yang ada kemahiran. Yang kelima, memerlukan penyelenggaraan yang kerap. Kena sentiasa buat proses penyelenggaraan. Sebab kita tak nak kita punya kayu itu tadi rosak. Seterusnya kita tengok. Kita pakai dekat mana? Kita pakai dekat mana? Sistem kerangka kayu ni pakai dekat mana? Pakai dekat 3 tempat je. Pakai 3 tempat. Tiang, rasuk, kerangka bumbung. Macam contoh gambar ni kan, kerangka bumbung. So, kerangka bumbung ini tadi diperbuat daripada kayu yang mana ianya telah dipotong mengikut saiz dekat kilang. Orang kata, Puan, dulu kita kat rumah kita memang kita pakai sistem kerangka kayu Puan. Tapi tu bukan IBS. Tu bukan sistem kerangka kayu prefabrikasi yang di bawah IBS. Dia memang sistem kerangka kayu. Tapi tidak termasuk di dalam jenis-jenis IBS. Sebab IBS ni tadi, kita potong, kita proses kayu semua dekat kilang. Dia dah siap bentuk dah. Kan? Datang dekat tapak, pasang je. Dia tak ada lagi kerja-kerja potong-potong-potong tu tak ada. Tu baru dinamakan sebagai IBS. Yang kedua, tiang. Tiang. Macam gambar tiang ni kan. Tiang ni tadi pun sama. Kita potong, kita dah siap. Orang kata mengetam kan. Permukaan dia dah licin, dah cantik. Tinggal dekat tapak pasang je. Sama juga dengan rasuk. Gambar yang ketiga ni gambar rasuk. Dan yang keempat adalah tiang dan rasuk. Tiang dan rasuk. Puan, lantai dengan dinding tu tak termasuk ke dalam sistem kerangka kayu? Nama pun sistem kerangka.
bila kata sistem kerangka, automatik lah dia punya kerangka, dia punya tulang lah kan, tulang. So tulang dia apa? Tulang dia bumbung, tiang, rasuk. Yang macam dinding apa semua tu dia tak masuk dekat bawah aplikasi sistem kerangka kayu. Okey, ada soalan? Okey, ada soalan? Okey, kalau ada soalan macam biasa tinggalkan soalan dekat YouTube channel ataupun boleh tinggalkan soalan dekat kita punya grup Telegram. Nanti saya akan reply soalan satu persatu. Okey. Macam biasalah ada tugasan. Okey, tugasan kena siapkan dan hantar balik dekat Google Classroom untuk saya semak. Okey. Okey, habis untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk next class. Jika ada apa-apa yang tak faham ataupun ada persoalan yang bermain dekat fikiran, boleh kontak saya untuk dapat mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam. Okey. Untuk kelas hari ini kita dah selesai. Kita dah tengok definisi. Kita dah tengok juga ciri-ciri sistem. Kita dah tengok juga apa itu kelemahan dia, apa itu kelebihan dia. Dan kita dah tengok juga satu persatu dia punya aplikasi ataupun kat mana kita guna pakai sistem kerangka kayu prefabrikasi. So kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu untuk kelas seterusnya. Okay. Assalamualaikum.